Dengan peralihan fasa yang berlaku sekarang ini, sekolah-sekolah telah pun dibuka secara berfasa dan juga secara bergilir. Ini bermaksud bukan sahaja PDP tetapi PDPR masih lagi berlangsung seperti biasa. Jadi apabila kita bercakap mengenai PDPR, pastinya bidang teknologi kita tidak boleh lari. Jadi untuk bicara mengenai penggunaan teknologi pendidikan dalam meningkatkan prestasi pelajar, di studio bersama dengan saya hari ini ada dua pakar teknologi pendidikan. Di sehujung sana ialah Encik Khairul Anwar Muhammad Zaki dan juga di sebelah saya Encik Muhammad Suhaimi Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Bila kita bercakap tadi mengenai teknologi, kaitan teknologi dalam bidang pendidikan ini sendiri bagaimana? Kita mulakan dengan Cik dahulu. Okey. Alright, terima kasih. So, teknologi pendidikan ni bukanlah satu benda yang baru. Dah lama dan dia meliputi area yang sangat luas. Daripada membantu pelajar itu meningkatkan kualiti pembelajaran, membantu komunikasi, membantu mengurangkan beban guru misalnya, dan juga membantu seluruh ekosistem termasuklah ibu bapa, sekolah, pihak agensi dan sebagainya. Dan teknologi pendidikan ni dah ada lama, tapi disebabkan pandemik COVID-19 yang mula berlaku tahun lepas, jadi adoption terhadap teknologi pendidikan ni sangat laju. Dan kita pun, to be honest, kita surprise lah tengok adoption di kalangan pelajar-pelajar kita. Walaupun ada cabaran-cabaran dia, peranti, liputan internet dan sebagainya, tapi kita lihat pelajar-pelajar, anak-anak kita yang mana yang mempunyai akses tu, mereka boleh dapat menggunakan dengan cepat, dan pelajar-pelajar kita agak digital native, mana walaupun mereka di usia muda, mereka cepat, bukan saja dia cepat dalam menggunakan gadget, tapi juga being resourceful dalam mendapatkan ilmu dengan cara sendiri melalui liputan internet. Dan juga guru-guru pun kita tengok mereka adopt teknologi dengan pantas lah di Malaysia. Biasalah Pak Dusia, apabila kita nak melalui satu fasa peralihan itu, pastinya kita ada negative thinking, ada tentangan pun ada, macam-macam yang kita akan fikir. Apatah lagi pelajar-pelajar ini selalunya menggunakan buku, cara yang tradisional dan juga konvensional. Orang kata sekarang ini tiba-tiba terpaksa berhadapan dengan guru di PC, tak dapat nak jumpa rakan-rakan. Bagaimana sebenarnya penggunaan teknologi ini boleh menaik tarafkan lagi mutu dan juga kualiti pelajar di Malaysia? Yes, terima kasih. Itu satu pandangan yang baik. Jadi kita dapat lihat bahawa sempena pandemik COVID-19 ini, jadi pendidikan ini sudah berubah. Jadi anak-anak kita menggunakan peranti digital contohnya, dan mereka dibiasakan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun platform-platform contohnya seperti Zoom, seperti Google Classroom dan sebagainya. Jadi ada positif, ada negatif. Tetapi kita nak menonjolkan yang positif, antaranya dengan menggunakan teknologi pendidikan. Soalan-soalan ataupun kandungan-kandungan itu berbentuk dinamik. Jadi ia boleh digunakan oleh pelajar-pelajar secara personalized ataupun diperibadikan kepada setiap pelajar. Tidak seperti buku di mana setiap orang akan mendapat bahan yang sama. Dan teknologi maklumat, teknologi pendidikan juga membolehkan pendidikan ini diadakan secara interaktif. Maksudnya bukan lagi dalam berbentuk kuliah ataupun one way communication, tetapi interaktif di antara pelajar dan juga guru yang akan bertindak sebagai pemudah cara. Dan juga ia lebih menarik sebab pelajar-pelajar bukan saja melihat kepada bahan bercetak, tetapi kepada video contohnya, kepada visual dan juga permainan, dan ini akan menjadikan pelajar-pelajar itu lebih menarik untuk belajar. Jadi ini adalah antara impak-impak yang positif lah dalam penggunaan pendidikan, teknologi pendidikan di Malaysia. Dan tidak dapat dinafikan ada juga masalah daripada segi jurang digital contohnya, pelajar-pelajar yang tidak mendapat akses ataupun tiada akses kepada peranti contohnya, dan ini agak ramai, agak lebih kurang 1/3 daripada pelajar di Malaysia. Jadi ini juga adalah satu isu yang kerajaan dan sektor swasta sedang cuba untuk menyelesaikan, contohnya mengedarkan peranti-peranti kepada pelajar-pelajar daripada keluarga-keluarga yang mungkin kurang berkemampuan. Bila kita bercakap mengenai teknologi ini, kerana bukan sahaja pelajar yang terlibat, guru-guru yang terlibat, tetapi ibu bapa. Masalah terjadi apabila ibu bapa, apa benda saya nak tekan ni, terkiar-kiar lah ibu bapa ini. Jadi salah satu ciri-ciri yang perlu ada pada sesuatu aplikasi atau teknologi itu mestilah mesra ibu bapa. Kerana akhirnya ibu bapa juga akan membantu anak-anak ini. Selain daripada itu, apa lagi di antara ciri-ciri yang boleh memastikan bahawa peralihan ini boleh memberikan peratusan yang tinggi dan juga kepuasan kepada pelajar dan juga ibu bapa serta guru? Tuan.
Okey, itulah cabaran dia memang besarlah. Satu cabaran dia adalah apabila satu keluarga berkongsi beberapa peranti yang sama kan, laptop, telefon, komputer dan sebagainya. Yang keduanya, apabila bercakap tentang aplikasi itu sendiri, of course dia kena dia kena mudah digunakan, dan cabaran dia adalah apabila berlakunya pembelajaran di rumah, ibu bapa ni dia bukan sahaja terpaksa menguruskan dari segi teknologi untuk ada peranti, susunkan masa pelajar, tapi kadang-kadang apabila pelajar tak faham, dia berbeza di rumah dengan sekolah. Di sekolah pelajar-pelajar melalui tempoh masa pembelajaran selama 6 jam dengan dibantu oleh guru, dipantau oleh guru dan rakan-rakan sekelas yang lain. Tapi di rumah tiada siapa yang mereka boleh bertanya. Jadi pelajar-pelajar ini terpaksa bertanya kepada ahli keluarga, ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak dan keluarga-keluarga yang lain. Jadi itu cabaran yang besar sebab mungkin ibu bapa mahir dari segi menyediakan infrastruktur, menyediakan internet, kawasan untuk belajar, peranti dan sebagainya, tapi ibu bapa tiada kemahiran ilmu pendidikan itu sendiri ataupun pedagogi macam mana cara mengajar. Jadi itulah cabaran terbesar bagi ibu bapa selain daripada cabaran dalam bentuk teknologi. Itu di antara ciri-ciri yang dia perlukan, ialah macam seperti mana saya katakan tadi, kalau teknologi itu ada tapi kalau tak reti guna pun tak bagus juga, tak sampai tujuan dan juga objektifnya. Oleh sebab itu kita ada satu apps, kalau kita lihat di sini, pandai.org. Mungkin boleh terangkan mengenai apps ini. Ya, Pandai yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lawati di pandai.org adalah satu aplikasi pendidikan di mana ia adalah satu aplikasi untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah untuk belajar dan untuk meningkatkan pencapaian akademik di sekolah. Jadi alhamdulillah sejak dilancarkan pada tahun lepas, Pandai telah digunakan oleh lebih 300,000 pengguna yang berdaftar. Jadi itu satu bilangan yang ramai dan kita mendapat respon yang agak baiklah daripada pengguna-pengguna kita, dan Pandai ini adalah satu aplikasi untuk pelajar-pelajar gunakan daripada tahun 1 hingga ke tingkatan 5. Kandungannya semua adalah sejajar dengan kurikulum standard sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi dia align dengan kurikulum di Malaysia. Jadi apa-apa yang pelajar pelajari di sekolah, bahan yang sama akan dijumpai di dalam Pandai. Jadi tujuan Pandai ini digunakan adalah untuk pelajar-pelajar, ibu bapa, guru-guru dapat mentaksir kebolehan anak-anak dan untuk mendapat satu analisis mengenai kebolehan pelajar-pelajar tersebut, di mana mereka boleh identify, mereka boleh mengenal pasti kelemahan-kelemahan di dalam setiap subjek yang diambil di sekolah. Dan setakat ini Pandai merangkumi hampir semua subjek-subjek utama di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Itu di antara kelebihan untuk menggunakan Pandai ini. Tapi siapa sebenarnya yang boleh akses kepada Pandai ini dan juga cara penggunaannya bagaimana? Okey, itulah Pandai ini dibangunkan dengan pelajar sebagai pengguna utama. Jadi Pandai ini baru lagi diwujudkan awal tahun lepas, dan seperti mana yang suami mention, alhamdulillah kita dapat bantu pelajar yang sangat ramai daripada seluruh Malaysia. Dan pengguna dia adalah pelajar, yang mana pelajar boleh download aplikasi Pandai dalam tablet, dalam phone ataupun menggunakan dalam layar melalui komputer, laptop dan sebagainya. Tapi baru-baru ini, lebih kurang 3 bulan lepas, kita melancarkan 2 modul baru. Yang pertama modul dipanggil Pandai Parent untuk ibu bapa. Yang kedua adalah Pandai Guru khas untuk guru-guru. Jadi melalui 2 ni kita membenarkan ibu bapa untuk ada ID sendiri untuk memantau prestasi anak dan sebagainya. Kemudian untuk guru-guru pula, mereka boleh menggunakan Pandai selain pada memantau prestasi pelajar, mereka juga boleh tap into Pandai punya question bank yang ada beratus ribu. Jadi guru-guru boleh menggunakan bahan-bahan yang Pandai sediakan dah. Dan kedua-dua modul ini disediakan secara percuma untuk melengkapkan ekosistem pendidikan. Jadi bukan sahaja pelajar dapat gunakan. Jadi contohnya seorang ibu lah misalnya, dia tempat kerja kan, seorang mak boleh tengok, walaupun dia dekat tempat kerja, boleh tengok, oh anak pertama dah siap dah semua, anak kedua belum start lagi, anak ketiga ada banyak salah misalnya. Jadi kita memudahkan ke seluruh stakeholder dalam pendidikan lah, termasuk ibu bapa dan guru-guru juga.
Satu aplikasi yang sangat mudah sebenarnya kalau kita dengar daripada sini, dan juga ianya merangkumi bukan sahaja pelajar, ibu bapa dan juga guru. Integrasi ini memang sangat penting. Itu ialah mengenai teknologi dalam pendidikan. Jadi kepada anda di luar sana boleh menggunakan pandai.org ini tadi. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Khairul Anwar, Muhammad Zaki dan juga Tuan Muhammad Suhaimi Ramli, kedua-duanya pakar teknologi pendidikan, kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai pandai.org dan juga bagaimana sebenarnya teknologi ini boleh memudahkan lagi dan juga meningkatkan lagi kualiti pendidikan ini.